Okay, nampak tak ni? Website QM Malaysia ni. Nampak clear. Okay, nampak Alright. Ini adalah paparan di website, okay? Saya suka menggunakan website untuk saya buat belian, untuk saya nak tengok saya punya customer portfolio dan macam-macam lah kat sini. Okay, bila kita buka dekat quantummetal.com.my ni, dia akan ada paparan macam ni. Dan ni nampak tak? Yang ni, sekiranya kita ada masalah kan? Okay. Sekiranya kita ada masalah tentang kita punya account, tentang kita punya sistem, payment, compliance, general inquiry ataupun kita nak bercakap dengan kita punya QM customer service, kita boleh chat with our live agent ni. Okay. Setiap individu yang dah ada account, kita berhak kalau ada apa-apa masalah, kita boleh pergi kepada ruangan live chat with agent ni. Alright. Dekat sini kita boleh buat pertanyaan ataupun kita boleh buat aduan tentang apa-apa kesalahan ataupun yang tak masuk dalam akaun kita kat sinilah. Selain daripada kita call. Sebab kalau call, kita perlu mengambil masa yang lama untuk kita tunggu customer service tu mengangkat telefon. So kat sini kita boleh buat aduan terlebih dahulu. Alright. Okay, apa yang ada dekat website ni? Okay, kat sini kita cuba tengok Dekat resource ni dia ada harga emas fizikal. Sekiranya kita nak redeem, kita boleh tengok kat sini dekat bullion gold. Ramai yang tak tahu kat mana kita nak tengok harga. Alright, kat sini. Kat sini secara detail QM dah berikan berapa harga. Lambat pula dia punya ni. Dekat produk ni dia ada jenis-jenis emas fizikal yang kita boleh redeem bila kita dah ada nilai emas di akaun GSA kita. Contohnya kita nak ambil emas yang harga 1 gram. Okey. Berapa harga QM akan jual kepada kita? 403.74. Semakin banyak gram yang kita nak redeem, semakin murah kos dia. Kita tengok kat sini Okey. Lepas tu sekiranya kita dah ada fizikal, kita nak jual balik kepada QM. Inilah harga yang QM akan ambil dengan emas fizikal kita tu yang kita ada di tangan kita, kita nak jual balik kepada QM, ini harga dia. Alright. Dekat bullion tadi dekat resource, tekan bullion gold, kita boleh nampak harga emas fizikal QM kita. Alright. So, ni kita boleh tengoklah, nak baca tentang pemin tu, tentang emas-emas pemin, certified dia, semua ada kat sini detail. Okay, untuk login, sekiranya kita ID Malaysia, kita tekan Malaysia member login. Kalau international, international. Negara-negara yang ada kat sini, apa negara yang ada, yang QM dah masuk. Okay, kita tekan Malaysia member login. Alright, dekat sini kan. Ni paparan website yang baru. Kita boleh tengok kat sini. Dulu dia ada email je, mobile username tak ada. So sekiranya kita nak daftarkan ahli-ahli baru, kita boleh gunakan sama ada email, nombor telefon ataupun username. Pilih mana satu. Okay. Bila dah pilih mana satu tu, kita boleh buat pendaftaran seperti biasa. Right. Sekiranya kita dah daftar menggunakan email, setiap kali kita login, kita mesti menggunakan email. Okay, so kita boleh pilihlah mana satu yang sesuai dengan kita dan selesa. Kadang-kadang kalau kita jumpa warga emas kan, dia tak tahu sangat apa email dia. So kita boleh gunakan mobile. So untuk confirmation account, text number akan dihantar kepada mobile yang dia pegang tu. Alright. Sampai setakat ni faham? Okay. Okay, bila tu kita nak login. Nak login.
Okey. Dekat sini kita boleh nak lebih baik guna email atau username. Nombor phone leceh sikit. Betul. Kalau guna nombor phone, dia kena search country code tu. Country tu kita tak boleh nak tulis kan. Kita kena cari select satu-satu. So lambat kat situ. Walaupun kita dah save kan. Saya lebih suka guna email ataupun username. Yang tu lebih, orang kata pada saya lah, lebih cepat. Norfatin, betul lah apa yang Norfatin cakap tu, tulis tu, alright. Dekat sini, kat paparan kan, paparan homepage ni, dia ada, kita kena explore. Kat sini dia ada macam-macam, jangan takut-takut nak explore. Kat sini ada home, consultant, voucher redemption. Kalau dah daftar guna nombor telefon, boleh tukar tak? Yang Atira tanya ni saya tak pasti boleh tukar ke tak. Kalau kita dah guna nombor telefon. Rasanya boleh tukar, tapi kena maklumkan dengan customer service. Itu bolehlah melalui tukar. customer service, bolehlah. Tapi kalau nak tukar sendiri, saya rasa tak boleh. Sebab Ya, betul. Sebab dah register atas nombor phone. Register atas nombor phone. Ya, betul Raihana. Kena email pada customer service. Commission kenapa di GSA dan GAE sahaja? Sebab kita beli GCA tu, dia dah bagi commission masa kita beli GSA, baru kita buat GCA kan. Dan nanti lepas ni saya tunjukkan. Okey, dekat home ni dia ada apa kat sini? Dia ada my account summary, gold storage account ni. Yang nombor gold GSA kita ni kan, adalah nombor yang kita boleh bagi pada sesiapa yang nak transfer emas dengan emas lah. Ni nombor GSA kita. Okey, dekat GSA ni apa yang ada? Yang kat sini dia akan tertera berapa gram yang kita ada. Macam kat sini 290 gram. Berapa nilai sekarang? Adalah 84,000 nilai sekarang. Berapa dalam ounce? 9.34817. Okey. Macam mana kita nak tahu akaun GSA kita dah untung atau rugi? Kita tengok kepada gold spot price ni. Okey. Sekiranya GSP ni, kalau dulu LME, London Metal Exchange, sekarang dekat web baru dia dah tukar gold spot price lah. Okey, lebih tinggi daripada average cost ni, kita punya GSA dah untung lah. Okey, kalau kita nak jual semua emas yang 290 ni pun dah dapat keuntungan. Maksudnya dah lebih daripada spread. Kalau kita beli GSA kan ada spread 7%. Yang tu kita kena ambil kira lah. Okey. Okey, boleh. Okey, untuk GSA, okey, ada soalan ni. Sebab berkenaan dengan GSA ni. Akaun GSA ni, saya dah dikenakan zakat lah tahun ni sebab akaun saya dah cukup setahun. Setahun dia mesti 85 gram. GSA ni adalah hak mutlak kita 100%. So dah dikenakan zakat lah. Pengiraan zakat lah. Atas nilai ni sebab dah melebihi 85 gram. Okey. Okey, ada apa lagi nak tanya dekat GSA ni? Sebelum saya pergi kepada GCA. Saya tak faham tadi yang apa tu, nak tahu dia lebih tu ni mana tadi? Yang untuk tengok keuntungan ke? Ya. Okey. Untuk tengok keuntungan, akaun GSA ni value based on the current gold price ni mesti kena lebih daripada average. Ni nilai ni 285 kan. Kat sini 289. So GSA ni dah ada keuntungan lah. Boleh faham tak? Faham. Dia mesti melebihi average cost. Gold spot price ni kita kena tinggi daripada average kita ni. Sebab tu kita kalau nak beli GSA kan, tips dia tak perlu tengok harga hari ni berapa, sekarang berapa. Ada duit je beli, ada duit je beli. Sebab apa? Semakin banyak belian kita tu,
Macam sebelum pada ni saya pernah sharing dalam calculate your profit kan, yang kat situ detail lah, sebab hari ni saya tak boleh nak detail, saya nak cerita pasal sistem saja. Okay, nanti mungkin kalau ada saya boleh ceritakan lagi lah untuk turn saya untuk pengiraan ni. Ataupun tengok speaker-speaker yang lain pun sama, dia orang akan terangkan. Okay. Setiap hari kita beli, nanti dia akan jadi average. Semakin banyak belian kita, semakin murah lah harga yang kita beli untuk 1 gram tu. Macam tu. Untuk GSA, GCA tak perlu tengok berapa harga spot price untuk kita beli. Ada duit je kita beli, ada duit je kita beli. Tapi untuk GAE kita tengoklah berapa harga kita nak masuk untuk kita target berapa persen keuntungan yang kita nak dapat. Okay? Clear tentang GSA. Okay, saya nak baca chat ni. Orang Brunei boleh join, kalau tukang referral boleh ke? Saya rasa Brunei pun dah ada, tapi nak kena tengoklah currency dia. Bila currency ni, kita boleh contact CS untuk tukarkan currency yang dalam kita punya apps tu. Okey, yang Puan Azzi ni tanya tadi zakat, saya dah jawab tentang zakat tu. Okey. Ada apa-apa nak tanya tentang GSA? Okey, kita pergi kepada sini. Apa yang ada dalam GSA? Sekiranya kita level introducer, setiap kali commission yang kita beli dia akan ada dekat sini. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dekat view statement ni. Okey, dekat view statement ni dia akan, sekejaplah saya punya internet ni slow. Tak tahu internet saya slow ataupun harga tengah turun sekarang. Saya tak tahu. Okey, macam kat sini dia akan ada commission daripada belian kita lah, ataupun belian referral di bawah kita. Sekiranya kita belum dealer, kita tengok kat sini. Kadang-kadang orang tanya kat mana saya punya commission untuk introducer yang beli di bawah saya, dekat sini. Sekiranya kita belum dealer, tengok dekat GSA view statement. Alright. Okey, dekat GSA apa yang kita boleh buat dekat GSA? GSA ni dia ada QM sell, QM buy, physical withdrawal yang saya cakap tadi, harga dekat bullion gold tadi, boleh buat transfer antara ahli-ahli yang ada account QM. Okey, QM sell ni apa? Fungsi QM sell. QM sell ni kita nak beli emas. Kita kena tengok, bukan kita nak jual tau. QM jual kat kita. QM buy, QM beli daripada kita. Tu kita kena ingat istilah tu. Jangan kita bertukar. Okey. Dekat QM sell ni, apa yang kita boleh buat? Okey, contohnya. Okey, contohnya kita nak beli emas setiap hari RM RM10. Okey, kita tekan akaun kita, akaun GSA kita. Okey, masukkan amount RM10. Minimum boleh beli RM10 lah untuk GSA ni. Okey, daripada sini kat mana kita nak ambil? Okey. Better Pay, FPX, MYR ni untuk orang-orang yang tinggal kat Malaysia. Okey, Better Pay Online IDR ni untuk orang-orang di negara Indonesia ataupun daripada payout. Macam saya ada commission, saya boleh beli daripada payout saya. Alright. Bila kita di level dealer, kita beli emas pada harga spot price ataupun harga LME tadi yang saya tunjuk dekat GSA masa paparan kat depan tu. So, tidak ada spread lah, 7% tu. Right. So, dekat sini, okay, contohnya daripada bank, kita nak beli. Tekan dekat bank, kita jangan tick convert ni. Kalau untuk convert, kita tak boleh dengan nilai RM10. Kalau nak convert tu, dengan nilai RM150. So, kita tekan submit. Okay, bila dah submit, kita tekan confirm.
Okey, dia akan bawa kepada bank kita. Alright. Bank mana yang kita nak gunakan, kita just tick je lah. Contohnya nak guna Maybank, tekan Maybank, lepas tu tekan pay. So nanti dia akan bawa kepada bank kita masukkan password bank kita. Contohnya macam gini, tekan pay. Okey, dia akan bawa ke sini lah. Okey, masukkan password tuan-tuan dan puan-puan apa yang bank punya tu. Right. Boleh setakat ni untuk QM buy. Kita nak beli serendah RM RM10. Right. Okey, saya baca soalan dulu sebab line slow ni saya tak tahu sama ada sistem slow atau tak. Tengok line saya okey je, wifi saya ni. Okey, saya baca soalan. Kalau komisen akan dapat dalam bentuk RM atau emas? Dalam bentuk emas ke akaun GSA kita ni, Puan Akmal. Okey, nak tanya tentang KYC. Kenapa ya sistem tak approve KYC? Adakah memang tak boleh buat pengeluaran jika KYC tak approve? Ya betul. Siapa nama ni? Aini. Jika KYC tak approve, kita hanya boleh buat pembelian. Kita nak jual tak boleh. Ataupun kita nak buat GCA tak boleh. Macam mana kita nak approve? Kita kena pergi dekat live chat tadi, bercakap dengan ejen yang ada kat situ. Kalau tak dapat kat situ, buat call. Buat call macam mana nak buat call? Tunggu panggilan tu hingga dijawab. Jangan letakkan telefon. Mungkin ambil masa 10 minit, 15 minit atau 30 minit. Ikutlah rezeki sebab ramai yang tengah tunggu turn untuk bercakap dengan customer service direct. KYC itu apa? Know your know your certificate lah. IC. KYC itu adalah IC kita. IC Know your client. know your client. Okay. Saya nak beli GCA tadi tapi time submit apa ni? KYC tu kita kena tak boleh buat di web tau. Kita kena install apps QM, pergi dekat Play Store. Lepas tu download QM Gold MY dekat situ eKYC. So kita kena ambil gambar kita muka depan, gambar IC. Gambar IC muka depan dalam keadaan clear lah, tidak ada kotor, tidak ada cahaya. Kita ambil kita fokus betul-betul. Lepas tu bila dia dah masuk kotak dia tu, bahagian belakang pula. Lepas belakang dah approve, kita kena ambil handphone kita untuk dia tengok face muka kita pula. Untuk dia recognize muka kita. Tu kalau macam kita pakai cermin mata, kita pakai songkok kopiah, semua tu kena buka. Kena ambil dalam keadaan macam apa yang kita ambil gambar di IC tu. Kalau macam nak senang, kalau macam saya selalu buat untuk saya punya investor, saya selalu ambil kat dinding putih ataupun saya pergi kat luar. Kat luar kan ada cahaya yang terang, so cepat approve. Kalau macam ada IC yang tidak ada dua gambar kan, IC kan ada yang dulu-dulu ada yang tak tukar tu, memang QM akan reject. QM akan reject dan dia suruh buat IC baru kalau yang tak ada dua gambar tu, macam tu lah. Kalau yang ada gambar, kita hantar email dan kita telefon untuk approval, masih boleh diterima. Tapi kalau yang tak ada gambar dua dekat IC kita tu, gambar muka kita dua tu, memang QM akan cakap IC lama, dia akan reject. Okay. Ada soalan lagi? Puan, jumlah terkumpul di akaun GSA Puan tu dikenakan zakat atas sebab dah cukup syarat. 85 gram dan cukup setahun. Adakah ini bermakna Puan tidak pernah keluarkan RM dari akaun GSA dalam tempoh setahun? Saya pernah keluarkan, tapi masa tahun pertama tu saya dah tengoklah berapa saya punya nilai kan.
dah lebih 85 gram pada tahun pertama, pada tahun lepas. Sebab saya punya ni, saya baru claim saya punya payout untuk bulan Mei ni, jadi dia makin bertambah lah. Bagaimana jika sebaliknya keluar berkali-kali ataupun adakah dikira jumlah terkumpul keseluruhan? Dia kira kalau zakat ni dikira atas jumlah yang tak diusikkan. Contohnya 85 gram. Dah setahun 85 gram tu tak berubah-ubah. Yang tu yang dikenakan zakat. Puan Liz mungkin Puan Liz boleh rujuk kepada bahagian zakat lah. Kalau saya pun saya akan pergi ke pusat zakat untuk saya tanya lebih detail. Ni untuk zakat emas, tapi zakat pendapatan saya setiap bulan saya akan keluarkan zakat pendapatan teruslah daripada pendapatan yang saya dah dapat tu. Oh, siapa ni? Rehana. Oh, nak IC 2 gambar ya. Okey. Ya, gambar depan dan belakang dan muka kita. So bila kita dah, bila eKYC tu dah approve depan dan belakang IC, dia kena tengok dekat handphone untuk muka kita pula. Lepas tu kita tekan yang button ambil gambar tu, dia akan berpusing-pusing. Nanti dia tulis KYC approve. Alright. So kita pergi kepada, ada lagi nak tanya tentang GSA QM-Cell? Tak ada kan? Dah faham kan QM-Cell? Dekat QM-Cell ni, kita boleh buat GCA terus. Tapi dengan nilai 150. Okey. Kat sini saya tunjuk Kadang-kadang kalau kita nak buat GCA, kita tak tahu kat mana nak tekan. Kat sinilah. 150. Okey, sama juga. Lepas tu tekan kat sini daripada bank, sama yang kita nak beli RM10 tadi, then kena tick. Convert to gold convert ni. 150 ni 85% daripada nilai ni akan masuk ke akaun kita ni. Ni akaun kita yang kita dah masukkan dekat kita punya user setting tadi. So kat sinilah dinamakan GCA. GCA yang kat sini step ni yang kita belum ada nilai emas dalam GSA kita tu. Sekiranya kita dah ada nilai emas, kita boleh buat GCA. Tapi kalau emas kita belum ada, ni step yang kita buat untuk dapatkan GCA 85% tu. Right. Tekan submit macam biasa dan dia akan bawa kepada bank kita. Kadang-kadang orang keliru kat sini. Kenapa yang daripada QM-Cell ni kita tekan convert dapat 85%. Tapi daripada GCA ni kita tekan convert, request GC kita dapat 91%. Yang 91% dekat GCA ni kita dah ada emas dekat akaun GSA ni. Macam tadi kan. Macam saya dah ada 290 gram, saya tak perlu buat kat sini. Saya hanya guna duit, saya hanya guna emas yang ada dalam GSA saya ni untuk saya buat GCA. Dan saya akan dapat 91% ataupun atas nilai apa yang saya tulis dekat saya punya request. Nanti kejap lagi saya tunjuk. Alright. Okay, kenapa emas fizikal QM lagi mahal dari emas lain kat market? Kenapa ya? Sebab kos dia, kos buatan dan kos untuk post dan insurans tu. Sebab tu emas fizikal QM lagi mahal. Tapi kalau kita ikutkan, kalau kat masa kita beli, spread emas di QM lebih murah daripada market kat lain. Okay? Daripada kedai-kedai emas yang lain. Okay. Tuan Ghazali tanya, convert tu minimum kena 150. Ya, betul. 150 minimum untuk convert. Alright. Saya pergi kepada QM buy. Dah faham kan semua QM sell? Kita pergi kepada QM buy. Mana apa beza beli dengan convert? Apa beza beli dengan convert? QM buy atau convert tu ya? Okey, QM buy, beza dia macam gini. Apa beza? Saya tunjuk. Okey. Kita tengok kat sini ya. Okey, ditulis available inventory 290 gram emas yang saya ada dengan nilai 84,000.
Okey, QM buy ni saya boleh request. Contohnya saya nak 1000. Bila saya tekan 1000, nilai 84,000 kat sini bersamaan lebih kurang 3.5 gram emas saya dah. Terus saya jual kepada QM. So dah tak ada pegangan dah kalau tekan QM buy ni. Kalau kita tekan convert, kita masih ada lagi pegangan kita. Ataupun saya nak jual semua 84,000 ni. Saya tekan je lah 84,061 ni. Jadi 290 gram ni emas saya dah dibeli oleh QM. So saya dah tidak ada pegangan. Rugilah. Sebab apa? Sebab kita dah hilang pegangan kat sini. Saya lebih suka nilai yang ada dekat GSA saya akan buat convert dulu. Sebab bila convert, emas naik, kita akan dapat lagi keuntungan. Boleh? Okey. Yang QM buy ni dia akan ke mana? Ke bank kita lah. Tekan bank. Alright. Lepas tu tekan submit. Nanti emas kita yang kita ada kat sini semua dibeli oleh QM. QM beli balik emas kita. Pegangan kita ni yang kita dah ada sebanyak 290 gram ni semua dibeli balik oleh QM dengan harga ni. Tapi jika kita request emas fizikal, kita tak dapat harga ni tau. Macam harga yang saya tunjuk tadi lah, yang QM beli tu. Dia ada markdown sedikit kat situ. Tapi markdown di QM tak adalah sebanyak markdown yang di kedai-kedai yang lain. Masih lagi untung. Alright. Ada soalan? Kalau ada, buka mic tanya. Kalau tak nak type, okey? Ni, janganlah conteng Ain Razimi. Boleh tak padam balik? Maknanya kalau kita beli QM buy tu, maksudnya macam kita jual terus lah. Maknanya tu emas itu memang tak ada langsung lah nilai dah. Langsung kan tak? Betul. Tapi Betul. kalau kita pergi pada convert tadi tu, maknanya kita dapat 85% keluar dia tak? Ya, betul. Tapi nilai masih ada lagi dalam jumlah yang sama. Betul. Kita tunggu je kenaikan harga emas. Nanti QM ambil bahagian dia akan bagi keuntungan pada kita dan campur 15% kita tu lah yang kita ada, dan dia akan tolak management fees kita tu dalam lebih kurang 1 hari 90 sen macam tu. Tapi dia tidak ada tempoh masa. Mana kalau kita jumlahkan RM150 tadi, mana kita boleh keluar 85% juga daripada 150? Ya, betul. Kita akan dapat RM123 macam tu. Nanti saya cerita GCA. Apa ni lebih detail lagi. Okey, sampai setakat QM buy, boleh faham ya? Sebab kita pun dah pukul 10.30, tak habis kita malam ni. Alright. Tak apalah, kalau sampai dekat mana saya kena berhenti, saya berhentilah. Mungkin boleh follow speaker yang lain. Okay. Maksudnya QM Cell convert tu macam GCA lah kan? Betul Tuan Ghazali. Alright. Kalau kita tak tekan convert, kita hanya beli emas. Jadi emas tu berada dekat GSA. Kalau kita tekan convert, emas tu berada dekat holding inventory. Kita akan dapat 85% dekat bank kita 1 hingga 3 hari bekerja. Tak, Nur Fatin Farahin. Dekat GSA bukan tak ada management fees ke puan? Memang dekat GSA tak ada management fees. Tapi bila kita tekan convert tu, dia akan pergi kepada holding inventory. Bila berada di holding inventory, dia ada management fees 3.5%. Kita kena faham kat situ ya. Force saving tu kita boleh keluar bila-bila ke? Kita boleh terminate bila-bila, tapi kalau kita terminate masa akaun emas, masa apa tu, harga emas tengah menurun, kita rugilah sebab kita belum dapat keuntungan. Sebab masa kita beli GSA tu dah dikenakan spread 7%. Alright. Saya pergi kepada paparan yang seterusnya. Physical. Ya, boleh. Okey, saya proceed dulu. Alright. Sorry. Sebab banyak soalan, saya kena jawab dulu soalan-soalan tu. Okey. Yang seterusnya physical withdrawal ni. Yang ni tadilah. Sekiranya kita nak redeem emas kita
Yang 290 gram ni kita nak dalam bentuk fizikal. So, kita kena ada emas dulu dekat GSA ni baru kita boleh redeem fizikal. Okay, berapa yang kita nak, kita tekan je lah kat sini. Dekat daripada mana Malaysia. Okay, lepas tu negeri mana? Saya berada di Johor, tekan Johor. Okay, tekan confirm. Sorry, saya tak ni. Okay, nak ambil kat mana? Kalau macam dekat Johor, dia ada di arah Nur Bandar Baru Uda, kita boleh collect kat sana bila kita dah terima SMS, kita terima email daripada QM, suruh kita collect, kita boleh collect kat Bandar Baru Uda ataupun kita delivery ke rumah. Okay, kita tik kat Bandar Baru Uda contohnya. Okay, kat mana kita nak ambil? Jalan Padi 1 ni dekat BBU. Alright, apa emas yang kita nak? Kita tulislah kat sini apa emas yang kita nak. Yang out of stock tu dah tak ada lah. Yang ada kita tulislah kuantiti berapa. Satu unit, 2 unit kat sini. Lepas tu kita tekan confirm. Okay, selesai untuk physical withdrawal kan. Ramai yang kata nak beli emas dekat QM tak ada physical. Ni ada physical. Bila dah ada nilai dekat GSA kita, emas dekat GSA, bila-bila masa kita boleh redeem emas physical kita. Alright. Apa ni? Ada soalan daripada Alif ni. GCA tu kira pembiayaan dari QM ke macam mana 85% tu? Ya, pembiayaan. Pembiayaan yang kita bayar semasa kita terminate. Selagi kita tak terminate, kita tak perlu bayar apa-apa. Bila kita terminate, QM ambil bahagian dia, dia akan selesaikan berapa keuntungan bahagian kita, tolak dengan management fees yang perlu kita bayar tu. Itulah yang emas yang kita akan dapat semula akan dimasukkan ke GSA kita. Okay. Yang detail ni kena belajar dalam calculate your profit dalam kelas yang akan datang. Okay, saya tak boleh terangkan detail lah sebab banyak lagi. Masa bila situasi yang paling sesuai buat QM buy? Masa emas tengah naiklah, masa harga emas spot price tu tinggi, kita boleh buat QM buy ataupun bila-bila masa yang kita perlukan, kita boleh buat sebab tu duit kita kan. Kalau kita nak guna, kita buat je lah dekat GSA, terpulang pada kita. Tapi kalau kita nak tengok keuntungan, contohnya macam sekarang kan, masa 2 minggu lepas, saya punya akaun ni dah 89,000 tapi sekarang nilai dia dah susut kepada 84,000 tapi saya punya gram masih still sama. Saya tak kira pun value dia kat sini. Biasa saya kalau macam saya nak buat QM buy semua, saya tunggu dulu emas naik harga. Jadi saya nak terminate atau buat GCA lebih untung lah. Okey. Yang terakhir untuk GCA, transfer. GSA. Yang ada dalam bahagian GSA, kita boleh transfer kepada akaun sesama ahli ataupun sesiapa yang ada akaun QM lah kat sini. Okay, contoh nak transfer RM20. Okay. Masukkan nilai RM20. Siapa yang ada nombor ni kat sini, masukkan nombor. Description tulislah, tekan submit. Lepas tu untuk kita transfer ni, kita kena ingat nanti dia akan minta PIN number. PIN number tu yang 6 digit number tu lah yang kita key in masa kita register tu. Tu penting kena ingat 6 digit number tu. Biasa orang gunakan nombor-nombor yang selalu diorang gunalah. Macam nombor PIN ke nombor apa kan. Macam tu. Alright. Dah. But GSA dah habis. Okay. Kita pergi kepada GCA. Sebelum pergi pada GCA, ada soalan. Nak transfer ahli QM yang berada di Indonesia bagaimana? Sekarang ke Indonesia tak boleh sebab dia ada ni lah macam takut kita punya ni money laundry ke sebab tak dikeluarkan oleh AMLA kan. Sebelum pada ni boleh je transfer ke negara lain. Sekarang dalam Malaysia sahaja. Ahli-ahli QM yang dalam Malaysia sahaja untuk transfer. Mungkin Tuan Ahmad boleh tanya CS lah, customer service, macam mana nak transfer ke Indonesia.
emas dengan emas. Saya tak pasti yang ke Indonesia buat masa ni.